Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So guys, hari ni dekat atas meja ni adanya sebuah smartwatch terbaru daripada Amazfit untuk akhir tahun 2021 ni, iaitu Amazfit GTR 3 Pro. Di mana korang boleh dapatkan jam ini bermula daripada 8 November 2021 dekat Dacia Malaysia dengan tanda harganya RM929, menjadikan dia antara penawaran Amazfit termahal ataupun tereksklusif tertinggi harganya setakat ini. Tetapi kalau anda kata korang gunakan kod diskaun Izami Gadget dengan Dacia ni, korang boleh dapat RM50 diskaun dengan setiap pembelian barangan untuk Amazfit ni. Jadi, kalau korang tahu lebih lanjut tentang GTR 3 Pro ni, tanpa lengah masa lagi, let's check it out. So, Amazfit GTR 3 Pro. Kalau kita recall pada awal tahun hari tu, kita ada review Amazfit GTR 2, GTS 2, 2E, GTR 2E dan macam-macam model tahun inilah. Dan kebanyakannya paling tinggi pun berharga RM699. So, this time around harganya meningkat sekitar RM100.5 ke RM200 macam itulah. Jadi, apakah yang diberikan ataupun apakah extra yang diberikan untuk penambahan harga sedemikian? Nanti kita akan tengok throughout the video. Jadi jom kita unbox dulu, kita tengok apakah penawaran dari segi dia punya unboxing experience. Let's go. Jadi macam korang nampak, ini adalah kotak dia. So first thing first, berbeza dengan kotak Amazfit yang lepas untuk dia punya smartwatch, kali ni nampak lebih eksklusif dengan kombinasi hitam dan purple pink macam tu. Di mana kali ni kotak dia ni aku boleh kata nampak a bit eksklusif ataupun a bit mahal. Di mana I don't know, tetapi aku rasa logo Amazfit ni macam a bit baru. Sebelum ni aku tak rasa logo dia macam ni kalau seingat aku lah. Dan kali ni ia dipowerkan oleh ZOS. So macam kita tahu dia menggunakan Z punya application. So dia sekarang memakai ZOS. Dia mempunyai advanced biosensor iaitu BioTracker 3.0 all-round health tracking. Dia mempunyai lebih kurang 150 sports mode berbanding sebelum ni 100 ke bawah. Dia mempunyai music storage dan juga playbacks. Meaning that this model korang boleh buat panggilan, korang boleh dengar lagu, korang boleh store lagu dekat dalam jam. Dia ada speaker, dia ada mikrofon dekat jam tersebut. Alright. So dekat sekeliling tak ada apa-apa yang penting. Alright. Jom kita unbox. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so dekat dalam korang akan dapat another kotak berwarna putih, typical unboxing untuk Amazfit. Alright, so dekat dalam korang akan dapat dia punya jam terus. Kita boleh keluarkan sekali dengan dia punya tapak kotak ni. Alright, dia punya cara dia memang daripada dulu macam ni lah. So dia akan terpisah dua macam ni. So jam kita letak terlebih dahulu. So sebelah kiri ni korang akan dapat dia punya charging port ataupun charging docking dia. Di mana untuk kali ni rasanya dia tak guna magnetic lagi ataupun dia tak guna wireless. Dia lebih kepada kita tengok sekejap Okay, dia masih lagi menggunakan point macam ni lah. Similar lebih kurang dengan Amazfit yang lepas. So type A. So dekat sebelah sini itu saja. Dekat sebelah sini should be terdapatnya dia punya manual books yang usually kita takkan baca lah. Alright, jom aku nak kemas sekejap. Nanti kita fokus more on the watch itself. Korang stay tune kejap. So guys, jam pun aku dah boot up kan. Jadi first thing first, jom kita tengok dia punya outlook dahulu. Jadi macam korang nampak, ini adalah paparan untuk Amazfit GTR 3 Pro ni. Di mana dia menggunakan paparan bersaiz 1.45 inci, paparan yang bulat, AMOLED panel 480x480 dengan PPI-nya 331 dan kecerahan maksimumnya adalah 1000 nits dengan kadar segar semulanya 60Hz guys. Kenapa aku mention kadar segar semula? Sebab ini adalah perkara baru untuk generasi Amazfit, di mana sebelum ni mereka menggunakan paparan dengan kadar segar semula lebih kurang 30Hz ke bawah. So means that this Amazfit GTR 3 Pro should be a little bit smoother bila korang nak scrolling atau korang nak swiping lah. Alright. So dari segi dia punya paparan macam inilah rupa dia. Rounder, ada beza sikit macam tu. Dia boleh katakan agak terang. Dan sekarang ni adalah pada kadar kecerahannya boleh dikatakan lebih kurang 30% saja guys. Seriously, kalau anda kata korang nak guna jam ni dekat luar memang tak ada masalah. 30% saja. Kalau korang max out kan, memang sangat-sangat silau lah dekat kamera aku nampak. Memang sangat-sangat terang Alright, jadi jom kita back kembali kepada 30%. Alright. So dari segi design lain, macam korang nampak, frame dia dekat sebelah sini adalah aluminium. Terdapatnya satu speaker. Of course, korang boleh buat call, korang boleh dengar lagu, korang boleh store lagu dekat dalam jam ini. Dekat sebelah sini korang akan dapat dua button. Actually, dua button plus this button adalah merangkap sebagai crown jewel punya scroll lah. Satu benda baru. So dekat sebelah sini terdapatnya mikrofon untuk membuat panggilan atau membuat voice memo macam tu. Dekat bawah terdapatnya all the sensor, all the charging port dan dia menggunakan BioTracker 3.0. Dan dari segi dia punya strap dia, silikon. Of course, ini adalah versi silikon bersaiz 22mm standard dengan quick release. So kalau anda kata korang nak tukar dekat aftermarket punya jam, tak ada masalah. Dan since dia menggunakan AMOLED panel, of course dia ada always on display yang korang boleh set upkan sama ada nak mengikut watch faces ataupun korang boleh set upkan mengikut korang punya kesukaan ataupun korang punya preference lah. Alright, so untuk masuk ke dalam watch ni, sama ada korang raise to wake up, alright,
ataupun korang boleh tutup untuk sleepkan balik. Korang boleh tekan any button untuk masuk balik ke dalam dia punya home screen ni lah. So, typical untuk tukar home screen, korang press and hold, dia boleh tukar home screen, ataupun korang boleh tukar dekat dia punya ZOS dia ataupun Z apps dia. Okay, korang kembali balik. So, korang tarik bawah ke atas, dia akan masuk kepada all the shortcut. Ada 2 lapis dan korang boleh tambah, korang boleh tolak ikut kesesuaian korang. Dekat sini pun ada kalender kalau korang perlu masuk. Ya, kalender dia macam ni. Okay, so kita kembali pada home screen. Korang tarik bawah ke atas, notification panel. Korang kembali balik. Sebelah sini dia akan masuk kepada macam dia punya today, macam Google Today punya cards lah. Di mana dekat sini korang akan nampak all the weather, forecast, PAI, alarm, sleep dan here and there lah. All the thing yang korang boleh set up dekat sini lah. Okay, korang swipe balik, dia akan masuk ke dalam music player macam tu. Korang masuk balik kepada AI punya widget. Again, full size punya weather widget. Korang swipe lagi, korang akan masuk ke dalam, ini macam one tap punya help monitoring. Kita akan demo sekejap lagi. Dekat sini adalah step counter every day dan dia akan look back to the home screen macam ni lah. Alright. So dari segi rupa dia dekat tangan, kalau kita pasang dekat tangan aku, okay, to put in perspective, tangan aku ni tangan orang yang badan besar lah. So dekat tangan dia punya size ni aku boleh katakan just nice lah. Tak terlampau kecil, tak terlampau besar. Dan dari segi dia punya raise to wake up, aku boleh katakan memang sangat-sangat responsif lah. Dan korang boleh set upkan korang nak totally sangat responsif ataupun standard ataupun slow sikit lah, depending pada korang punya keperluan, depending pada korang punya kadar keperluan korang nak tengok lah. Alright. Okay, so dari segi saya macam ni lah. Bagi aku agak okey. Dekat tangan tak terasa berat, tak terasa ringan. Sebab apa? Dari segi dia punya weight dia, berat dia adalah sekitar 43 gram macam tu saja. Memang sangat-sangat ringan, sangat-sangat nipis, sangat-sangat sleek. Dan dari segi penggunaan aku, bila aku buat macam ni, usually kebanyakan jam yang mempunyai button yang terkeluar ni, macam aku pernah pakai dulu Fossil series 3 ke series 4, dia akan mudah tertekan tau. Tapi sepanjang penggunaan aku, bila aku tekan macam ni, dia tak mudah untuk tertekan. Okay? Alright. So itu dari segi dia punya rupa dan juga outlooks. Alright, jadi jom kita masuk ke dalam menu, kita tengok apakah lagi yang ada. So untuk masuk ke dalam menu, korang tekan butang atas ni. Okay, jadi kita keluar balik. Jadi button bawah ni di shortcutkan untuk workout mode. Alright, all the workout mode. Again ada 150 workout mode dekat dalam ni. Jadi kita kembali balik. So masuk ke dalam menu macam ni. Jadi first thing first, korang akan nampak ada PAI kat sini. Jadi siapa yang pernah pakai MS Fit tak perlu aku jelaskan lah. PAI ni macam AI untuk MS Fit ni untuk mensinkroniskan ataupun mensimpulkan data-data korang ke dalam bentuk yang mudah difahami macam itulah. So adanya heart rate dengan blood oxygen. Dari segi heart rate monitoring dengan blood oxygen monitoring, pada percubaan aku boleh katakan first thing first, dia punya kadar pembacaan tu lebih laju, lebih pantas. Yang kedua adalah especially untuk blood oxygen ataupun SpO2 ni, usually dalam percubaan jam-jam yang lepas, kebanyakannya jam seharga ini, dia gagal untuk membuat bacaan dia dengan mudah. Meaning that dia akan keluar warning mengatakan bahawa please tighten up the strap, sampailah kau punya darah tak boleh lalu. Still dia gagal kebanyakannya lah. Tapi this time around, tak perlu terlampau ketat, dia mudah dan dia cepat untuk mendapatkan bacaan both untuk heart rate dan juga SpO2. Di mana again dari segi bacaan kedua-dua perkara tersebut, aku boleh katakan of course ini adalah lebih kepada casual punya usage, lebih kepada sport punya usage. Kalau anda kata korang perlukan a little bit accurate punya data untuk kedua perkara tersebut ataupun untuk help dan monitoring punya perkara, better korang gunakan medical punya equipment yang lebih profesional lah. Tetapi this smartwatch punya sensor aku boleh katakan cepat, reliable dan dari segi lebih julat, perbezaan tu taklah begitu jauh. Alright. So itu berkenaan dengan dia punya SpO2 dan juga dia punya heart rate monitoring. So dia ada satu fungsi baru dipanggil sebagai one tap measuring. Di mana instead of korang tekan heart rate, lepas tu korang tekan SpO2, lepas tu korang tekan stress level, this thing korang tekan satu benda dia akan baca ataupun monitor all the benda yang sepatutnya lah. Jadi jom kita demo contohnya. Right, contohnya macam ni. Okay, dia cakap wear tightly and remain still during the measurement. Dia akan mengambil masa lebih kurang 45 saat saja guys. Jadi kita stay tune sekejap. Alright, jadi macam korang nampak, dengan hanya satu tap saja, korang akan dapat bacaan BPM korang, stress, SpO2 dengan breathing korang. 4 perkara tersebut dibuat dengan hanya satu tap saja, instead of korang tekan satu-satu setiap yang ada dekat dalam menu tu lah. Jadi benda ni memang sangat-sangat simple lah. Alright, untuk swipe kita kembali balik lah. Okay, jadi aku buka balik. Alright, so kita masuk ke dalam dia punya workout Alright, again, workout ni korang boleh access daripada button ataupun dekat dalam ni. Jadi dekat dalam ni terdapat lebih kurang 150 kesukanan yang korang boleh pilih. Dan aku believe untuk orang macam biasa, typical orang Malaysia, kita tak akan guna most of the thing lah. Tetapi satu benda korang boleh tahu bahawa this smartwatch support untuk swimming heart rate punya monitoring. Itu adalah satu perkara barulah. Meaning that masa korang berenang, masa korang dalam kolam, dia still boleh track ataupun boleh baca korang punya BPM macam itulah. Alright, so satu benda yang aku nak tunjuk dekat dalam ni adalah, kita masuk contohnya dekat dalam outdoor ni. So kalau korang nampak, dia ada GPS of course. Dan satu benda yang berkenaan GPS ni adalah, previously
kebanyakan jam MSP mempunyai 2 GPS saja, tetapi untuk kali ini dia support untuk 5 GPS, iaitu antaranya GPS, GLONASS, Galileo, BDS dan juga QZSS. So aku boleh kata memang plenty of GPS punya modem macam itulah. Alright, so dua benda ni memang aku cakap sangat-sangat laju. Aku dah guna, aku dah test, memang sangat-sangat laju dan accurate. So dari segi assistant, kalau korang nampak dekat bawah ni, dia ada assistant. Okay, kita masuk dalam assistant. Korang ada workout goal, workout alert, app auto lab, auto pause, virtual pacer. Ni aku nak tunjuk. Virtual pacer ni adalah dia macam, kalau korang on kan, okay, dia macam korang punya pesaing maya. So korang akan bertanding dengan dia. Benda ni ada pada jam yang lebih mahal itu hari, iaitu Sunto itu hari. Di mana kalau korang on kan, seolah-olah korang ada contestant untuk korang kalahkan lah, supaya korang boleh keep getting better each of the day macam tu. So dari segi workout history, kalau korang masuk, ini adalah workout history yang aku pernah cuba. Cycling, berlari yang tak jadi. Tapi cycling aku cubalah lebih kurang 10.6 km juga. Alright, nanti kita akan tunjuk workout status. Workout status kalau korang masuk, ya training load, korang punya ni lah, full recovery dan lain-lain. Ini adalah more kepada kesukanan punya benda. Okay, stress level, activity monitoring, sleep tracker dan phone. Okay, untuk telefon ni, korang boleh buat panggilan dan aku boleh katakan dia punya speaker voice dia cukup lantang, tetapi dengan satu isu. Okay, aku akan tunjuk pada korang. Kita try buat panggilan Okay, so sekarang aku dah buat panggilan kepada aku punya team lah, iaitu Izzat. Jadi, kita tengok sekarang ni ada pada kadar sound dia ialah aku boleh kata 40%. So, aku maximizekan kepada 100%. Penuh. Okay. Okay, Izzat. Say something, Izzat. Say hello to everyone. Hello. Hi, everyone. Hi, viewer. Izzat Mikajet. Okay, so Zat, dari segi speaker kau, aku boleh katakan dari segi kadar aku punya kedudukan casual macam sekarang, tangan atas meja, aku boleh katakan aku boleh dengar dengan cukup kuat lah. Bukanlah paling kuat, cukup kuat. So, how the microphone dekat sebelah sana? Okay tak kau dengar suara aku? I think it's about 75 to 80% lah. I mean, there's a little bit of macam jauh. Okay. But then, and I also can hear my own voice punya feedback lah. So, dia ada macam bergema lah, kita panggil bergema. Sedikit, yes. Okay, tetapi more or less, my voice you can hear clearly, maknanya kau boleh tangkap apa aku cakap. The noise, how the noise? Sekarang ada aircon kat sebelah atas ni. No, I cannot hear the noise. The noise, okay lah Okay, so one thing yang aku nak tunjuk pada audience adalah dari segi jam ni dia punya speaker and microphone aku rasa adalah capable and usable untuk casual usage, macam tengah drive ke ataupun tengah workout. Tetapi ada satu problem yang aku jumpa adalah dia punya positioning speaker dia bila mana tangan korang macam ni okey, tapi bila korang tegak je. Izzat, say something. Lagi cakap kuat-kuat, just cakap kuat-kuat lagi. Hello. Korang nampak? Bila tangan korang tegak sedikit saja, dia akan mudah untuk menutupi the speaker. So, the sound, the call sound ataupun music sound akan totally seal off. That's the problem. The only problem yang aku boleh dapat lah. Dia ada features untuk boleh buat call, A-class. Dia punya microphone dan speaker adalah usable, A-class juga. Tetapi dari segi positioning, dia punya speaker tu ada awkward sikit lah. Mudah untuk tertutup dan bila tutup tu, totally muffle habis. Sebab apa tau? Dia hanya ada satu speaker dekat sebelah sini. Dia tak ada macam Twitter ataupun dia punya outflow bunyi sebelah lain tau untuk mengcover kalau tutup sebelah sini. So that's the problem lah, Zat. Okay, Zat. So that's all for now. Nanti I call you back, Zat. Alright, kita kembali balik ke dalam jam. So ada weather, ada music. Okay, untuk music ni either korang boleh control the music kalau korang main Joox ataupun everything dekat korang punya phone, ataupun korang boleh transfer the music ke dalam jam ini. So untuk itu jom kita dengar dia punya sample audio dia. Jadi ini adalah lagu non copyright aku dah transfer kat dalam jam ni. Kita play. Sekarang adalah pada kadar 100%. Okay, speaker dekat sebelah sini . Okay, kita boleh keluar macam ni. Alright. Bagi aku dia punya speaker was okay. Bukanlah yang paling function. Sebab apa? Jarang kita mendengar lagu macam itulah. Usually kita nak control the music, ataupun mungkin kalau kita nak angkat panggilan ketika membuat workout lah. Itu adalah most situation lah. Alright, jadi dari segi benda lain dia ada alarm, dia ada calendar of course, dan dalam setting lah. Dan dekat dalam setting ni korang ada pelbagai benda dan aku boleh kata memang sangat-sangat function lah. Contohnya dekat display ni korang boleh set screen on, always on display dia, macam mana design dia. Korang nak enable auto taker, depend pada korang. Theme style korang boleh ubah. Korang nak theme style macam aku pakai sekarang, korang nak simple sikit,
Korang nak macam ni pun boleh. Ini adalah default actually, tapi aku suka yang ini. So korang boleh tukar throughout the tree lah. Okay, so kita balik pada setting dia. So dekat dalam setting ni ada pelbagai. Okay, kita masuk. So display, sound and vibration, workout, preference dan lain-lain, semuanya adalah dalam tu. So dekat dalam ni kalau macam korang nampak ada watch storage space. So untuk pengantar korang, benda ni bukan secara default ada dekat dalam yang ni tau. Jadi untuk Amazfit GTR 3 Pro ni, korang dah mula boleh download apps daripada dalam peranti korang lah. Dia punya apps dia lah. Tapi for timing hanya ada lebih kurang 10 ke 11 apps saja. Tapi of course dia akan keep upgrading macam tu lah. Jadi macam korang nampak, ini adalah storage internal yang tinggal. Okay, bolehlah untuk storekan lagu lagi kan. Okay, itu sahaja. Alright, kalau nampak sekarang ni sistem memakai lebih kurang 760 MB macam tu. So music hanya ada 7 MB macam tu lah. So ini adalah dia punya apps untuk tengok dia punya storage. Ini adalah SOS flashlight, calculator of course. Ini pun download juga. Kalau anda kata korang pergi pasar, korang nak buat simple math, boleh, tak ada masalah. Okay, dan more lah. Dekat dalam more ni of course ada macam-macam lagi yang tak diletak ke dalam main menu. Benda-benda mungkin tak penting lah. Contohnya korang nak tengok pukul berapa matahari keluar, pukul berapa matahari terbenam. Bagi siapa yang concern, ada. Okay, barometer, kompas, cycle tracking, breathing, temperature, stopwatch, countdown, find my phone, work cloud, voice memo of course ada ni. Pomodoro timer, camera remote lah, korang boleh control untuk snap gambar menggunakan Bluetooth kepada korang punya telefon lah. So aku rasa everything aku dah cover untuk Amazfit GTR 3 Pro ni. Kalau anda kata terlepas terkurang, minta maaf, korang boleh komen dekat bawah. So secara rumusnya apa aku boleh katakan, for the price RM929, apa yang korang dapat untuk sebuah Amazfit GTR 3 Pro ni adalah sangat-sangat, bukan nak kata berbaloi, tetapi you get what you pay for lah. Di mana first thing first, korang dapat sebuah smartwatch kesukanan yang memang sleek, display yang cantik, responsif, sangat terang, cantik lah, aku boleh kata color dia memang sangat-sangat cantik, detail sharp, design yang boleh kata ringan, sleek, nipis, boleh buat call, boleh dengar muzik. Cumanya again dia punya kedudukan speaker tu mungkin ada sedikit spoil sikit. Tapi kalau anda kata korang tak gunakan sangat, yet still dia boleh membuat panggilan. Mempunyai new crown jewel. Okay, aku lupa nak tunjuk tadi, jom kita try masuk. Okay, ini adalah crown jewel dia. Memang sangat-sangat smooth, fluid kan. Dia ada vibrate slow kat situ. Tapi usually aku akan guna untuk touch input macam tu lah. Mempunyai workout mode yang banyak, 150++, watch faces yang banyak. Dan yang paling penting adalah bagi aku, untuk sebuah smartwatch tu excel dalam benda yang patut dilakukan, dia mesti mempunyai sebuah aplikasi bimbit ataupun aplikasi mobile yang matang dan bagus. In this case adalah Zepp apps macam itulah. Di mana Amazfit ni dah lama dekat dalam pasaran ataupun segmen smartwatch ni. So Zepp apps ni aku boleh katakan memang sangat-sangat stable, memang sangat-sangat matured macam itulah. Dia bukannya baru first time buat smartwatch, just buat apps and then lepas tu dah tak ada apps tu. Apps ini memang dah lama ada dan memang sangat-sangat stable lah. Alright, so again bagi aku lah, for the price you get what you paying for lah. Alright, ini adalah dia punya notification yang masuk lah. Memang sangat-sangat responsif, sangat-sangat cantik lah boleh dikatakan. Alright, so now aku nak ke bahagian pengumuman. So, bersempena dengan pelancaran Amazfit GTR 3 Pro by Dacia Malaysia ni pada 8 November dan bersempena juga dengan jualan 11/11 nanti, pihak Dacia Malaysia ada melancarkan beberapa giveaway. Jadi jom aku terangkan dia punya cara-caranya. So, cara-cara nak menyertai Dacia Malaysia sempena 11/11 punya sale, punya giveaway adalah mudah saja. First thing first, korang mesti beli barangan dekat Dacia Malaysia. Tak kisah sama ada dia punya Lazada ataupun dia punya Shopee. Tak kisah sama ada Amazfit GTR 3 Pro ni ataupun apa saja produk by Dacia Malaysia pada 11/11 saja. Itu saja. Lepas tu, bila korang dah beli, dia dah hantar barang kat korang, korang pergi balik kepada korang punya platform yang korang beli tu. Tak kisah Lazada ke Shopee ke, korang leave a review. Ambil gambar barang korang, contohnya GTR 3 Pro ni, korang ambil gambar, korang review kat situ, penghantaran pantas, barang bagus ke apa, korang komen anything sahaja, itu adalah dianggap sebagai penyertaan. Dan pengumuman akan diumumkan pada diorang punya Facebook page ataupun diorang punya banner dekat Shopee ke, dekat Lazada ke, dia akan buat dekat situ. Dan apa aku boleh katakan, dia punya hadiah memang sangat-sangat menarik. Antaranya dekat sini ditulis bahawa untuk hadiah pertama, korang akan dapat 70 mile electric bike sebanyak 2 unit, hanya ada 2 unit saja. Second prize adalah Kingsmith R2 running treadmill tempat lari tu sebanyak 4 unit. Hadiah ketiga adalah Levoit Core 400S air purifier sebanyak 6 unit. Dan dia ada 2 consolation prize lagi guys. 2 consolation prize lagi, iaitu yang pertama adalah Oxlian X Pro Electric Toothbrush. Toothbrush yang elektrik tu, yang boleh gegar tu, sebanyak 10 unit. Second consolation prize adalah MyMo Smartwatch sebanyak 20 unit. So total ada banyak gila kot, 20, 10, 30, 36, 40, 42 hadiah untuk dimenangi guys, bersempena dengan jualan Lazada ataupun Shopee 11/11 by Dacia Malaysia. So korang letak kat kalender korang cepat-cepat guys. So guys, sampai di sini saja video kali ni. Again, kalau anda kata korang berminat sekitar 2 jam ni, link semua dekat bawah.
Dan again, kalau korang nak join the lucky draw, the giveaway, korang boleh pergi dekat korang punya mode dan membeli belah sikit lah, support sikit, dan korang leave a review, korang layak mendapatkan hadiah-hadiah yang aku dah cakap tadi lah. Alright, so guys, sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum